Selamat sejahtera. Nama saya Wong Yian dan nama kad matrik saya adalah 10 DKM 19F 1079. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang pengaruh agama dalam peradaban. Jadi, saya akan bermulakan tentang pengaruh agama Islam dalam peradaban. Isi yang pertama untuk pengaruh agama Islam dalam peradaban adalah agama dan kepercayaan. Memberi kesan yang mendalam dari segi akidah dan kepercayaan masyarakat. Meninggalkan kepercayaan animisme dan diamisme serta perlahan-lahan meninggalkan pengaruh yang dibawa oleh agama Hindu-Buddha. Mengamalkan kepercayaan terhadap konsep ketuhanan, hormat menghormati antara manusia dan menitik beratkan soal persamaan taraf. Tidak ada lagi sistem kasta seperti mana yang diamalkan sejak menerima pengaruh agama Hindu suatu ketika dahulu. Isi yang kedua untuk pengaruh agama Islam dalam peradaban adalah pendidikan. Kedatangan Islam telah banyak mengubah sistem pendidikan yang diamalkan oleh masyarakat sebelum ini. Selepas kedatangan Islam, golongan bawah berpeluang untuk menerima pendidikan yang sama seperti golongan atasan. Banyak sekolah pondok didirikan supaya aktiviti pembelajaran menjadi lebih bebas disebarkan kepada golongan bawahan. Bahasa dan kesastraan juga salah satu pengaruh agama dalam perabatan. Dalam bahasa dan kesastraan, mereka dapat menerima pengaruh yang besar dengan kedatangan agama Islam. Perkembangan bahasa Melayu bertambah teguh dan penyebarannya semakin meluas di Asia Tenggara bermula pada abad ke-14M sehingga akhir abad ke-18M. Yang kedua, penggunaan tulisan Jawi telah diperkenalkan dan digunakan oleh orang-orang Melayu ketika itu. Sementara itu, tulisan Arab juga diperkenalkan. Yang ketiga, perubahan dari segi bahasa boleh dilihat apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubah sesuai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. Yang keempat, melalui sistem tulisan ini, bahasa Melayu dapat memainkan peranan lebih penting apabila ianya digunakan untuk menulis kitab-kitab agama, hikayat-hikayat, undang-undang dan pentadbiran. Perundangan juga salah satu dalam pengaruh agama dalam peradaban. Hukum-hukum yang tidak bercanggah dengan Islam dikekalkan. Ini telah disebut dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka dan juga adat pepatih, adat Temenggung. Selain itu, antara contoh yang dapat dilihat ialah dalam bidang kuasa kehakiman yang mana hakim boleh menggunakan budi bicaranya sama ada menjatuhkan hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri ataupun didenda atau penjara sahaja. Okey, salam sejahtera. Nama saya Niwaga Analeki Subramaniam. Nombor kad matrik saya ialah 10 DKM 19F 1203. Saya dari kelas DKM 3B. Saya di sini untuk membentangkan tajuk pengaruh agama Islam dalam peradaban. Okey, isi perdana saya ialah politik dan pentadbiran. Sistem pemerintahan telah bertukar kepada sistem pemerintahan yang berlandaskan ajaran Islam. Antara contoh yang boleh dilihat ialah agama Islam telah diikhtiarkan sebagai agama rasmi di Melaka. Sementara itu, beberapa institusi Islam telah didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Antara institusi
yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syahira. Seterusnya, kedatangan Islam secara langsung telah memperkenalkan sistem pentadbiran secara kesultanan di rantau ini. Sultan merupakan ketua tertinggi bagi melindungi agama dan adat, tetapi tidaklah dianggap sebagai peribadi yang paling suci seperti zaman Indo yang perlu disembah. Sultan bertanggungjawab menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi negara bagi mendapat berbagai-bagai keistimewaan dan kemudahan. Kerajaan Melaka telah menyediakan tapak yang subur bagi perkembangan Islam di tanah Melayu. Keagungan Melaka terserlah apabila ia mengamalkan dasar luar yang pragmatik di mana mampu menstabilkan politik Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asmadana binti Muhammad Yusof. Nama metrik saya 10 DKM 19F1024. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang adat dan cara hidup. Budaya animisme, iaitu kepercayaan bahawa semua benda hidup dan fenomena alam yang kelihatan bergerak atau hidup mempunyai roh yang boleh mempengaruhi kehidupan manusia. Dan Hinduisme yang diamalkan oleh masyarakat sejak sekian lama telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam. Umpamanya dari segi makan makanan yang tidak menitik beratkan soal halal dan haram sewaktu pengaruh animisme kepada makanan yang halal dan disebut nama Allah setelah datangnya Islam. Adat yang selama ini menjadi darah daging dan sebati dengan kehidupan mereka telah diperkukuhkan lagi dengan ajaran Islam. Walau bagaimanapun, mereka masih lagi mengamalkan adat-adat selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam juga telah mengangkat taraf manusia dan menyamakan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia telah membentuk satu sistem masyarakat yang saling mengasihi dan saling menghormati. Sebagai contoh, golongan bawahan mula mendapat perhatian dan penghormatan. Pengaruh bukan dari agama Islam pula ialah agama Hindu dan Buddha. Dari segi pendidikan bagi agama Hindu, pendidikan pada zaman ini hanya didominasi oleh kaum lelaki. Golongan wanita pada masa ini tidak mempunyai ruang untuk menerima pendidikan. Pendidikan yang berteraskan agama Hindu adalah untuk menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati. Tumpuan pendidikan ialah agama. Segala hukum agama harus dipelajari supaya mereka dapat hidup sempurna dengan nilai-nilai murni yang diajar oleh agama. Pendidikan tinggi telah diberikan di Kolej Brahman. Untuk mencapai taraf sebagai Brahmin, seseorang harus menghafal pelbagai buku agama khususnya Veda yang mengandungi peraturan ritual, mantra dan lagu-lagu agama. Bagi agama Buddha pula, masyarakatnya menghargai pendidikan, perniagaan dan kesusasteraan dengan matlamat utama pendidikannya adalah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan. Terdapat 3 peringkat pendidikan iaitu pendidikan rendah, menengah dan tinggi. Pada peringkat rendah, pendidikan tertumpu pada kegiatan mengenal dan menghafal tulisan ideogram dan 9 buah buku suci tanpa memahami maknanya. Pada peringkat menengah, tumpuan adalah terhadap karangan dan sastera, dan pada peringkat tinggi pula, tumpuannya adalah untuk menterjemah buku suci. Bahasa dan kesusasteraan agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu, bahasa dasarnya ialah bahasa Sanskrit. Kemudiannya melahir bahasa Hindu, bahasa Urdu, bahasa Punjabi, bahasa Kamira, dan sebagainya. Agama Hindu, bahasa utama ialah bahasa Sanskrit. Perkembangan dan bidang bahasa ini secara langsung
mempengaruhi perkembangan dan bidang penulis serta kesusastraan. Agama Buddha. Agama Buddha, pengembangan bahasa dalam tamadun Cina adalah kurang jelas. Yang nyata wujud dielakkan utama di Cina ialah Mandarin, Wu, Hunanis, Kangxi, Hakka, Cantonese, dan Fukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syamil bin Rusli. Nombor kad matrik saya adalah 10 DKM 19F dan saya akan menerangkan tentang tajuk peradaban, pengaruh agama dalam peradaban di dalam topik sains dan teknologi. Jadi terdapat dua agama yang di mana kami telah pilih, iaitu agama Hindu dan agama Buddha. Jadi saya mulakan dengan agama Hindu dahulu. Jadi di dalam agama Hindu, sains dan teknologi ialah cabang kepada pengetahuan Vedic, iaitu pengetahuan tentang astronomi. Jadi di dalam agama Hindu, ia memberi kesan kepada pengetahuan astronomi. Kemudian, ilmu matematik telah wujud di dalam tamadun India. Hal ini kerana mereka menggunakan ilmu matematik di dalam ilmu astronomi juga. Jadi ilmu matematik telah pun wujud di dalam tamadun Hindu. Kemudian, ilmu perubatan seperti merawat penyakit dengan menggunakan ubatan herba dan minyak urutan telah memberi satu pengaruh kepada kita dan kepada dunia juga. Hal ini kerana apa yang kita dapat lihat adalah industri perubatan sekarang menggunakan herba-herba dan juga ubat-ubatan yang boleh disapu ataupun boleh diletakkan di atas kulit. Jadi itu diambil daripada tamadun agama Hindu. Kemudiannya adalah seni bina Hindu yang digabungkan dengan seni bina Islam. Seperti yang kita tahu, binaan-binaan seperti Taj Mahal adalah salah satu contoh yang terbaik kita boleh ambil gabungan seni bina Hindu dan seni bina Islam. Kemudiannya adalah agama Buddha. Agama Buddha juga menganggap astronomi sebagai ilmu sains negara. Hal ini menunjukkan bahawa ilmu astronomi sangat penting untuk agama Buddha. Kemudian adalah teknologi membuat kertas. Hal ini kerana kita dapat tahu agama Buddha iaitu di negeri China dahulu, mereka menjalankan peperiksaan semuanya di atas kertas. Jadi mereka juga adalah yang terawal untuk membuat teknologi perbuatan kertas. Seterusnya adalah umat Buddha mengenal teknologi seni bina yang hebat. Mereka juga mempunyai pengetahuan tentang ilmu seni bina dan mereka adalah satu tamadun yang hebat kerana dikenali juga kerana pengetahuan tentang seni bina mereka. Kemudiannya adalah konsep atom menyerupai cara Buddha menjelaskan tilakkana. Di dalam Buddha ada satu pengetahuan tentang tilakkana yang menjelaskan tentang konsep atom, konsep sesebuah atom di dalam sains. Jadi ia mempunyai kaitan yang sama dengan konsep sains tentang atom pada masa sekarang. Jadi itu adalah pengaruh agama dalam peradaban dari segi sains dan teknologi. Sekian daripada saya. Terima kasih.